untuk idea yang baru dalam edible garden, saya menggunakan dua kaedah. Yang pertama kaedah water weed soaking dan yang kedua ialah kompos. Dua-dua kaedah ini adalah kompos, tetapi water weed soaking adalah metod baru yang saya pelajari berdasarkan apa yang lecturer saya katakan. Iaitu saya menggunakan rumpai-rumpai liar yang tumbuh di mana satu tempat. Saya mengambilnya dan meletakkan air beserta gula merah di dalam satu bekas dan membiarkan rumpai ini selama seminggu. Barulah saya kacau dia, aduk-aduk, dan seminggu lagi berulang kali. So hasil dia jadi macam ni. Yang ini kita dah boleh gunakannya untuk siram kepada pokok-pokok kita. Dan yang kedua ialah kaedah kompos. Kaedah kompos yang saya gunakan ialah dengan menggunakan dua bahan, iaitu green material dan brown material. Green material adalah bahan pokok-pokok yang masih segar dan hijau. Yang kedua ialah brown material. Brown material merupakan pokok-pokok ataupun perkara yang benda ataupun objek yang dah kering dan boleh digunakan dan mudah terurai apabila kita meletakkannya pada tanah. So hasilnya jadi begini. Ini ialah gabungan antara green material, brown material dan tanah. Selepas 12 minggu, kita dah boleh gunakannya untuk membuat batas dan menanam pokok-pokok. Okey, untuk empat elemen biodiversity, iaitu tanah, haiwan ataupun binatang, water ataupun air, dan keempat ialah tumbuhan. So untuk bagi diversity untuk tanah, saya menggunakan bahan-bahan organik, iaitu baja, sisa makanan iaitu saya gunakan seperti kacang, kulit kekacang, dan saya menggunakan water weed soaking, iaitu baja yang saya buat sendiri, dan meletakkannya pada tanah. Ini dapat menjamin tanah tersebut untuk mengambil nutrien yang terdapat hasil daripada apa yang saya berikan. Okey, hasilnya saya mendapati terdapat 1, 2, 3 buah yang tumbuh. Contohnya seperti yang tadi, dan yang ini yang ini. Okey, ada 2 buah yang didapati tumbuh hasil daripada apa yang saya tanam. Okey, yang keduanya saya menggunakan pelbagai tumbuhan, contohnya timun, bayam, ulam raja, tembikai, dan pokok-pokok bunga seperti pokok hati-hati dan kangkung. Okey, ini dapat menarik pelbagai pollinators untuk menyesuaikan pokok saya. Diversity ketiga, iaitu air, saya menggunakan kaedah birth batch ataupun kolam pond untuk diaplikasikan dalam kebun ini, iaitu edible garden. So apa manfaatnya apabila saya melakukan birth batch ataupun pond ini ialah saya dapat menarik pelbagai haiwan seperti burung untuk pergi ke site saya dan melakukan untuk mandi dan sebagainya. Ini dapat menakutkan atau menghindarkan daripada binatang-binatang seperti pest untuk datang ke tempat saya, kerana burung ini kita tahu dia sebagai dia berfungsi sebagai predators yang akan memakan semua makanannya, iaitu belalang, lelibak dan sebagainya. Ini dapat menghindar daripada saya punya kebun daripada diserang oleh pelbagai perosak seperti worm dan sebagainya. Keempat, iaitu haiwan. Kita dapat menarik haiwan ataupun pollinators dengan menggunakan kaedah
seperti meletakkan tanaman hiasan seperti bunga-bunga yang dapat menarik perhatian pollinators untuk datang ke tempat ini dan melakukan pelbagai persenyawaan untuk membantu proses persenyawaan oleh pokok-pokok seperti pokok buah-buahan iaitu pokok tembikai. Ini secara langsung dapat menjimatkan masa bagi kita untuk mendapatkan buah kerana pollinators tersebut dapat menyebarkan bunga kepada pokok bunga jantan. Bunga jantan ke bunga betina. Untuk inisiatif yang saya lakukan kepada edible garden ialah yang pertama, saya menggunakan mulching. Kedua, saya menggunakan pokok herba. Okey. Mulching ada kebaikan dia sendiri. Contohnya, ia dapat menghalang rumpai liar daripada tumbuh dan bersaing dengan tumbuhan yang kita tanam. Dan juga pokok herba dapat menghalang insek ataupun serangga daripada hinggap dan membuat rumah mereka di pokok kita. Contohnya, saya menggunakan oregano, pokok oregano. Pokok ini ialah dapat mengeluarkan bau yang sangat kuat. Ianya diletakkan di sekitar pokok tembikai bagi menghalang serangga daripada hinggap di pokok tersebut. Kedua, saya menggunakan mulching. Ini mulching terbahagi kepada dua, mulching organik dan mulching bukan organik. Maka ini adalah mulching bukan organik, iaitu saya menggunakan silver shine. Okey, silver shine ini digunakan bagi menghalang serangga daripada hinggap di bawah daun dan menghalang rumpai daripada tumbuh di kawasan tersebut. Seterusnya, pokok herba. Ini adalah pokok herba seperti ulam raja. Ulam raja diletakkan berdekatan dengan pokok-pokok lain supaya dapat memberi aroma yang dapat menghalang serangga daripada hinggap di pokok tersebut. Seterusnya, saya menggunakan mulching organik. Mulching organik ini ialah hasil daripada pokok buluh. Okey. Daun-daun pokok buluh yang kering saya diletakkan berdekatan dengan sekeliling pokok yang ditanam di sini. Oleh itu, ia dapat mengekalkan kelembapan tanah dan menghalang rumpai daripada tumbuh di sekitar pokok tersebut. Effort yang saya lakukan untuk edible garden ialah saya telah membawa daripada rumah saya sendiri ke ladang dengan membawa pelbagai tumbuhan seperti ular raja, pokok hati-hati, pokok bunga, pokok seri pagi, pokok turmeric dan sebagainya. Ini kerana saya dapati bahawa pokok-pokok tersebut dapat memberi kualiti kepada kebun ini, seperti pokok turmeric yang dapat menghalang daripada pollinators datang ke tempat saya, dan juga pokok bunga seperti pokok seri pagi ini yang memberi apabila dapat menghasilkan bunga. Menghasilkan bunga seperti bunga ini yang dapat menarik pollinators. Dan pokok ular raja. Pokok ular raja ini saya membawanya dengan mengambil anak pokok daripada pokok induk dan lalu ditanam di sini. Maka ini hasil daripada hasil daripada 7 minggu selepas ditanam. Seterusnya, saya juga membawa pokok seperti pokok bunga. Pokok bunga ini diletakkan di hadapan ladang, di hadapan edible garden ni, supaya apabila pengunjung ataupun pelajar datang ke kebun ini, maka mereka akan tertarik dengan pokok bunga ini kerana ianya menunjukkan color yang cantik, iaitu color ini. Maka itu adalah effort yang saya lakukan untuk tumbuhan. Tetapi untuk tanaman untuk tanam pokok tersebut, saya melakukannya pada
waktu lapang ataupun sejurus saya membawa pokok-pokok ini datang ke ladang, iaitu dari rumah saya ke ladang. Saya menanamnya dengan menggunakan peralatan yang disediakan, iaitu hand shovel dan sebagainya. Saya lakukannya pada waktu yang matahari dia tak terang sangat, supaya pokok saya dapat hidup dengan subur. Dan saya memotong dahan-dahan yang tidak diperlukan untuk mengelakkan persaingan bagi pokok tersebut untuk mendapatkan air. Okay. Perasaan saya apabila membuat edible garden ialah pada mulanya saya merasakan perkara ini tidak mendatangkan faedah dan membuang masa. Tetapi apabila saya mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang dipelajari, seperti membuat baja sendiri, iaitu baja organik daripada hasil-hasil bahan sisa makanan, lalu saya meletakkannya kepada pokok, maka pokok saya menjadi lebih sihat dan menjadi lebih menghasilkan lebih banyak hasil, contohnya tembikai, ular raja dan sebagainya. Saya merasakan perkara tersebut amat perlu diaplikasikan oleh semua orang kerana ia menjimatkan kos dan sangat tidak mendatangkan sebarang keburukan kepada tanah itu sendiri. Sekian. Terima kasih.